Assalamualaikum. Hari ini kita akan mempelajari tajuk memahami pengukuran bahan masakan. Okey. Terdapat 3 jenis pengukuran yang biasa kita gunakan. Yang pertama ialah berat, yang kedua ialah isi padu dan yang ketiga ialah bilangan. Okey. Kebiasaannya pada zaman dahulu, sekiranya sesuatu resepi itu menggunakan bekas. Okey, bekas ya. Ia menjadi tidak tepat kerana apabila seseorang itu menggunakan bekas yang berlainan, berbeza dengan seseorang yang menggunakan bekas yang berbeza. Jadi, walaupun memasak dengan menu yang sama, tetapi bekas yang digunakan untuk pengukuran itu berbeza, menjadikan sesuatu menu itu tidak tepat. Okey, jadi yang lebih tepatnya kita perlu menggunakan alatan yang betul lah untuk pengukuran bahan. Okey, untuk pengukuran berat, ada 4 gambar yang cikgu sediakan di sini. Yang pertama ialah mengukur berat margarin atau butter. Okey, pengukuran berat ini amat sesuai untuk mengukur bahan pepejal. Okey, apa itu bahan pepejal? Okey, bahan pepejal seperti dalam gambar ni lah. Margarin, tepung, susu, tepung, gula. Okey, itu bahan pepejal. Selain daripada itu, bahan pepejal lain seperti ikan, ayam. Okey, itu adalah bahan pepejal. Okey, yang pertama ni adalah gambar margarin untuk mengukur berat margarin yang digunakan untuk memasak resepi yang tertentulah. Okey, yang kedua ialah tepung gandum. Okey, menggunakan kaedah mengukur berat, iaitu menimbang. Okey, menimbang ya. Yang ketiga ialah tepung beras ke tepung gandum tapi bersifat pepejal lah. Juga menggunakan kaedah menimbang. Okey, menimbang ni biasa unit yang kita gunakan adalah gram ataupun kilogram. Dan yang keempat ini adalah Cikgu Han nak tekankan ialah bahan mentah tu. Ayam, contohnya ayam ataupun ikan. Bahan segar seperti sayur-sayuran. Okey. Bagi bahan masakan yang gambar 4 ni, kita perlu memberi perhatian kepada 2 jenis beratnya. Yang pertama kita panggil sebagai berat AP, iaitu as partial, yang mana bermaksud berat AP ni berat bahan sebelum kita membersihkan bahan itu, mencuci bahan itu, memotong bahan itu. Itu adalah berat AP. Manakala berat EP pula, iaitu edible portion, ialah berat bahan yang telah kita bersihkan. Maksudnya bahan yang kita tak gunakan seperti contoh ayam. Ayam berat EP dia adalah apabila kita buang kulit, kita buang lemak. Okey, itu adalah berat EP bagi ayam, iaitu berat selepas proses membersih, proses memotong, proses mencuci. Berat EP bagi sayuran pula ialah apabila sayur itu kita potong, kita buang bahagian yang kita tak gunakan, iaitu seperti akar ataupun batang yang kita tidak gunakan. Itu adalah berat EP. EP adalah berat selepas bahan itu dibersihkan, iaitu edible portion. Manakala berat AP as portion adalah berat sebelum proses mencuci. Okey, faham ya? Ini pula ialah pengukuran mengikut isi padu lah. Biasanya yang paling sesuai menggunakan pengukuran isi padu ini adalah seperti cecair lah. Okey, cecair seperti santan, susu, minyak, air, jus. Okey, ini adalah pengukuran yang sesuai untuk digunakan menggunakan pengukuran isi padu. Unit yang kita gunakan adalah mililiter ataupun liter.
Okey, selain itu juga, isi padu ni boleh kita ukur menggunakan bahan kering seperti tepung atau gula atau garam yang, menggunakan kuantiti yang sedikit. Okey, contohnya seperti, 1/2 sudu kecil. Okey, jadi kita gunakan kaedah isi padu. Sudu tu kita gunakan. Okey, berat, bahan yang kecil iaitu bahan kering. Biasanya rempah, rempah ratus, serbuk, serbuk cili, serbuk, kunyit. Kita menggunakan, isi padu 1/4 sudu teh ataupun, sudu makan. Okey, pengukuran untuk bilangan pula ialah, biasanya bahan yang kita guna masak ni menggunakan kaedah biji. Contohnya telur. Okey, telur. Untuk memasak telur, dadah ataupun untuk memasak, pancake. Okey, berapa biji telur yang perlu kita gunakan. Okey, jadi dalam resepi tu tertulisnya berapa biji. Okey, selain itu membuat, kentang putar. Berapa biji kentang yang perlu kita gunakan untuk memasak, resepi kentang putar. Okey, itu maksudnya bilangan ni biji lah. Biasanya biji. Berapa biji tomato yang kita perlu masukkan dalam uh, resepi tom yum kita. Okey. Jadi kesimpulannya di sini, cikgu nak terangkan bahawa ada 3 cara pengukuran dan juga perbezaan antara ketiga-ketiga ni lah. Berat, isi padu dan juga bilangan. Okey. Mengetahui contoh bahan. Okey, cikgu Ha dah bagi tahu. Ayam tu apa yang kita gunakan? Apa pengukuran yang kita gunakan? Telur apa pengukuran yang perlu kita gunakan? Kita sebut semasa proses memasak kita. Okey, jadi secara ringkasnya pengajaran pada hari ini itulah iaitu pengukuran bahan masakan. Okey, sekian saja. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Sekian.